بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففعلناها سليمان وكنت الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في دين معلومنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua yang ada di sini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita teruskan lagi kuliah duha kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan sambung balik tafsir kita yang lepas di dalam surah Al-Fatihah. Baik, kita tengok balik surah Al-Fatihah. Dulu kita dah bahas mengenai mukaddimah ataupun pendahuluan di sebalik apakah sejarah dan kelebihan baca surah Al-Fatihah. Kali ini kita nak masuk pada membahaskan ataupun pada membicarakan tentang tafsir 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang pertama, iaitu kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas kalimah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini mengikut mazhab Syafi'i termasuk di dalam 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu kita mazhab Syafi'i bila dalam solat berdiri qiyam Allahu Akbar, selepas baca doa ta'awuz, kemudian baca iftitah, kemudian kita baca Fatihah tu mesti kena mula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adapun ada setengah mazhab lain dia kata tak wajib baca bismillah. Pasal apa dia? Pasal ketika zaman Rasulullah telah membaca 4 wajah baca bismillah dan al-Fatihah tadi. Minggu lepas kita dah bahas cara yang pertama Rasulullah baca secara jahar, bismillah kuat, al-Fatihah kuat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tu wajah pertama Rasulullah baca. Wajah yang kedua Rasulullah baca bismillah perlahan, alhamdulillah tu jahar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tu cara yang ketiga, Rasulullah tidak baca bismillah, terus baca alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wajah yang keempat, pada rakaat pertama baca bismillah kuat, alhamdulillah pun kuat. Tapi bila rakaat yang kedua tidak baca bismillah, kemudian tidak baca bismillah, kemudian rakaat kedua tu tidak baca bismillah, kemudian terus kepada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi disebabkan 4 wajah Rasulullah baca macam ni, berlaku khilaf mazhab. Ada mazhab kata wajib baca bismillah dalam Fatihah, ada mazhab kata tak wajib baca bismillah dalam Fatihah. Ini punca mengapa berlakunya perbezaan di dalam mazhab, wajib ke tidak baca bismillah ketika baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita alhamdulillah, kita mazhab Syafi'i wajib kena baca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Kalau boleh, kalau solat malam baca secara jahar kalau dia orang tu seorang imam.
Kalau seorang makmum, janganlah buat tok imam pula. Nah, tok imam bismillahirrahmanirrahim, dia bismillahirrahmanirrahim. Duk lawan tok imam. Nasib baik lepas tu tak bergocoh. Nah, kita makmum, bila kata makmum, bacaan kita sir, perlahan. Perlahan tu jangan tak bunyi langsung. Nyom 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 nyom. Nak tak bunyi langsung. Mesti kena bunyi dekat telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Maksudnya perlahan ni apa dia? Perlahan ni bacaan sir ialah orang tepi kita boleh dengar sebutan kita. Orang tepi kita yang pertama. Kuat, nak kata kuat ialah orang yang ketiga dengan tepi kita. Orang pertama, orang kedua. Maksudnya dia orang ketiga, bila dengar suara kita itu dipanggil kuat. Dia faham dah? Itu nak kata perlahan ke kuat. Dalam solat ni kalau kita baca tak bunyi, batal solat kita. Sebab mesti baca. Dalam syarat kata baca dengan perlahan, sir. Baca, dia kata baca mesti lafaz keluar daripada mulut. Bukannya angin saja keluar, tapi huruf, suara tu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Jangan pula tengah hari kuat sangat macam tok imam tu ayam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok tok imam apa waktu zuhur ni. Lepas tu tengok-tengok sembahyang seorang rupanya. Tu dia. Allah Akbar, jangan kuat sangat. Dah. Tu. Itu cara baca. Tapi kalau tengah hari, waktu zuhur, waktu asar, baca secara sir, perlahan. Baca tu pula mesti keluar daripada lidah dan mulut ni kita. Dah. Jangan kita terlampau senyap sangat. Ada setengah orang ni makmum dia tak faham. Bila ada setengah yang beramalkan dengan bacaan, dia tak baca kuat pun tapi ada bunyi sebelah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang sebelah dia ni rasa mengganggu, dia kata. Padahal dia tu untuk mengamalkan kalimah yang sebenar, nak keluarkan suara sedikit. Dia tak kuat pun, mengganggu ni maksudnya cakap kuat tu, bising tu memanglah mengganggu lah. Yang tu ditegah oleh syarak. Tapi memang diamal. Tapi orang sebelah ni yang kata dia marah dekat orang ni, dia ni baca tak bunyi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tegur dah solat. Baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Boleh faham dah? Jadi orang berilmu ni maksudnya dia perlahan, dia tu bukan masuk senyap terus. Sampai mulut tak bergerak. Ni ada pula agama lopak-lopak, lepak-lepak apa benda tak tahulah. Bahaya pakai niat sajalah. Tu bahaya tu. Pakai niat Allah Rabbi dah. Sebab tu kena belajar lah. Bila kita belajar ni, insya-Allah ibadat kita diterima. Yang kita mahu apa dia? Saki-baki kita hidup ni, kita mahu ibadat kita diterima dan kita diredai oleh Allah Ta'ala tu. Jadi kalau nak dapat redha Allah, mesti kena belajar. Yang kedua, kena beramal apa yang kita belajar tu. Baru dapat redha Tuhan. Dalam hidup ni satu je kita nak redha Tuhan. Redha ni apa dia? Allah Ta'ala suka dekat kita. Bila suka, Allah Ta'ala bagi semua apa yang kita nak. Tu. Contohlah, biasa orang berkasih sayang lah. Bila kita kata Mina, I love you. Tu dia, kita kata dia. Jadi Mina pun rasa suka kat kita. Tu bila rasa suka, tak apalah bang. Abang nak apa, jom kita kahwin. Jadi mudah-mudah urusan jadi. Bila Allah Ta'ala suka kita, tu maksudnya. Okey, baik. Tengok kalimah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala mula dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa dia? Pasal ini sebagai kinayah. Kinayah yang mana, apa maksud kinayah? Sindiran. Sebagai sindiran kepada kita. Jadi dalam 114 surah ni, dalam Al-Quran 30 juzuk ni, Allah Ta'ala buat datang kalimah bismillahirrahmanirrahim boleh mula dengan kalimah bismillah. Pasal apa dia? Pasal ini sebagai sindiran. Sindiran macam mana? Ibarat kita ni bila kerja kita curi tulang. Dalam masuk kerja lewat, lepas curi tulang hisap okok belakang lori, lepas tu apa semualah. Tiba-tiba bos pun datang. Bila kita nampak curi tulang, bos datang, kemudian bos buat kerja kita. Apa perasaan kita? Ini sindiran. Ini sebagai sindiran. Ni.
Jadi Al-Quran ni nak bagi panduan dekat kita, nak ajar kita, kepada kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang baik, maka mulalah dengan menyebut nama Allah, iaitu kita membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Barulah pekerjaan kita itu dapat keberkatan. Nah, mana sabit pada hadis kullu amri zi balim la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar aw qalilun barakah. Jadi setiap pekerjaan yang baik, kecuali pekerjaan yang haram, pekerjaan yang hina, contoh istinja, sapu-sapu dan sebagainya. Setiap pekerjaan yang baik yang mana tidak mula dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar, terpotong. Yakni terpotong ekor. Maksudnya apa dia? Firra juzamika firra asadi. Larilah kamu daripada penyakit juzam seperti mana kamu lari pada singa. Maksudnya nisbah ada kekurangan. Dalam pekerjaan kita ada kekurangan bila kita tidak mula dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Nak naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Nak menulis, bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata apa dia? Au qalilun barakah. Kalau kita tak mula dengan kalimah bismillah setiap pekerjaan baik, maka kurang berkat. Kurang berkat. Berkat ni berkatu, maksudnya benda sikit tapi banyak. Hidup kita nak apa dia? Yang pertama, kita nak redha Tuhan. Yang kedua, yang kita nak berkat. Berkat ni, bila hidup kita berkat, walaupun tak kaya, subhanallah, Allah Ta'ala beri kita kesenangan waktu lapang. Boleh datang mengaji. Nah, orang lain duk sibuk tu, duk pergi cari apa benda, cari dunia. Orang lain duk sibuk, duk pergi sana sini, sibuk dengan masa buat kuih dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala berkat masa ibu-ibu dan ayah di sini dapat hadir ke masjid, dapat hadir ke kuliah KWI. Ni apa dia? Ni tanda berkat masa yang Allah Ta'ala beri. Kena bersyukur atas keberkatan Allah beri. Tanda berkat lagi, Allah Ta'ala beri anak-anak kita ni jadi anak yang soleh, sejuk mata memandang. Kita, Allah Ta'ala beri kita sehat, walaupun sakit boleh lagi kita merakak, kita berjalan, bergolek tayang datang ke KWI ni. Ini tanda masa yang berkat. Maka benda ni lah kita nak dalam hidup kita. Antara jalan nak dapat berkat macam mana? Nabi ajar pada kita setiap pekerjaan, mulalah dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Banyak manfaat kalimah bismillah ni, jangan duk main-main. Tu. Jadi kalau kita tengok pada huruf ba pada bismillah, huruf ba tu dipanggil harfu jarring. Dalam bahasa Arab dipanggil haraf menjarkan isim. Jadi huruf ba, kemudian huruf di belakang akhir huruf ba tu kena baris bawah, disebabkan haruf ada masuk huruf ba. Itu dalam bahasa Arab bab nahu. Sebab dalam bahasa Arab kena mengaji dua ilmu, nahu dengan sarah. Nahu ni ialah ilmu nak membariskan baris yang di belakang tu. Ada buat tu. Kita kalau boleh lepas ni belajar bahasa Arab tak tahu dah sempat ke tidak. Jadi dia ada dua. Nahu sorof. Nahu ni baca je. Sorof ni contoh ni okey. Nahu ni ialah ilmu yang bangsa nak membaris bawah huruf yang di belakang ni. Ada huruf di belakang ni. Jadi apabila masuk huruf ba dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu dipanggil harfu jarring. Bila masuk huruf ba ni, dia menjarkan isim yang bersama dengan dia. Jadi mi ni kena baca mi dah sebab ada huruf ba ni. Baca, maka kemudian kita baca bismillah. Bismi kena baca bagi bawah. Tak boleh baca bismah, tak boleh baca bismu. Tapi kalau ikut bahasa Arab sebenar, boleh juga baca bismah, bismu dengan kaedah bahasa Arab yang tertentu. Ada, boleh juga baca bismi, bismah, bismu, tapi kena bahasa Arab lah. Tapi sekarang ni harfu jari kena bagi bawah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, bismi, mi baris bawah nipis. Lah ni pergi kepada la, jangan tebal sebab dia daripada baris bawah ke bawah Allah. Bismillah, bismillah, jangan bismillah, jangan bismillah. Kalau Allah baru tebal kalimah Allah, sebab bagi atas bertemu dengan ni Allah baru tebal. Ni nipis saja. Bismillah, bismillahi, hirra, tebal ra ni. Dan huruf ha nipis saja, jangan terlampau ikut dengan kalimah ra. Depan ni Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ni dulu. Nirra, tebal ke huruf ra. Nirrahim. Nipiskan huruf ha ni. Baku tutup mulut huruf him. Jadi maksudnya saya nak terang di sini, dalam bahasa Arab, dalam bab nahwu dia nak ni saja, nak membariskan huruf belakang ni, sebab apa kena baris bawah huruf ha ni? Sebab datang kalimah alif lam. Dan ni bagi bawah. Jadi kalau bahasa dalam bab nahwu, kenapa baca bismi mi, Allahi, ar-rahmani, ar-rahim, ni ke nirrahim. Betul tak? Pasal apa? Ini sebagai balaghah, cakapan, lengguk kata lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tu belakang. Tu masuk dalam balaghah, dalam masalah bahasa Arab. Okey. Yang ni apa? Baca bagi bawah ar-rahmani ar-rahimi. Pasal dia sifat yang pertama bagi Allah. Ini bahasa Allah. Sifat pula. Sifat dalam bab nahwu ni. Sifat pertama, sifat yang kedua bagi zat Allah. Jadi bila sifat dia kena ikut bagi bawah macam ni. Kalau Allah ni kena ikut. Banyak lagi pecahan dalam nahwu. Jadi dalam masalah bab sorof ni ialah nak timbang-timbang balik. Fa'ala yaf'alu fa'ala fa fa'lu wa zaka maf'ulu. Fa'ala fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amma. Tu banyak lagi. Jadi dua ilmu ni wajib kena belajarlah kalau nak faham bahasa Arab. Dia faham dah? Jadi ada dua ni daripada sudut kita nak faham makna. Yang inilah perlu kita belajar untuk kita tahu tafsir Quran. Kena pandai bahasa Arab, nak jadi ulama, nak jadi ustaz ke apa benda kena pandai bahasa Arab. Yang kedua dipanggil lurah cakapan lah. Lurah tu cakapan kita. Kaifahaluka. Tu. Ana bi khair, kita jawab dan sebagainya. Tu. Cakap Arab pula dah. Boleh faham dah. Belajar dua ilmu tu. Kalau boleh carilah guru-guru yang boleh ajar. Saya takut tak sempat nak ajar ni. Tak apa. InsyaAllah selu-selu lah. Baik. Jadi kita masuk balik dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok balik kalimah bismillah. Okey, kalimah ba pada bismillah tu kata ulama iaitu baqaun, sifat baqa yang ada pada zat Allah Taala. Maksud baqa ni kekal, lawan dia binasa. Mustahil Allah Taala binasa. Kekal siapa dia? Sokmo selama-lamanya kekal. Tidak akan binasa nisbah wujud Allah Taala. Wujud Allah tidak didahului oleh tiada, adapun wujud makhluk didahului oleh ketiadaan, baru ada makhluk. Jadi makhluk ni orang panggil binasa, fana. Alam ni semuanya binasa. Jadinya kullu nafsin zaikatul maut. Ni dalil kata manusia wajib mati. Dan seluruh alam pun mati. Izas samaa'un fatarat. Bila berlaku kiamat, bumi dihempat oleh batu meteor dan sebagainya. Gunung berapi meletus, air tsunami naik, semuanya dihancur oleh Allah. Izas samaa'un fatarat. Langit semuanya terbelah pada waktu itu. Semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Cuma adalah beberapa makhluk yang tidak dimusnah oleh Allah. Contoh seperti syurga, neraka, luh mahfuz, arash dan malaikat yang memegang arash, titian sirat. Walaupun kita kata benda tu tak hancur, tapi Allah Ta'ala boleh bila-bila masa memusnahkan dia, mematikan dia. Pasal apa dia? Syurga dipanggil makhluk. Malaikat dipanggil makhluk. Jadi bila kata makhluk, boleh Allah Ta'ala nak binasa bila-bila masa.
Jadi yang kekal di sini dengan kalimah ba tu, bila kita baca bismillah, mari tembok dekat hati ni. Ba Allah kekal Allah Taala. Sebab tu kita bila faham betul-betul kalimah bahasa Arab ni, makna di bawah tafsir dia, Allah dalam solat kita tu rasa macam rasa lazat. Ibarat macam kita duk makan secret recipe dah. Tu. Nah macam tu. Nah, itu contoh lah nak kata lazat. Nak contoh kek lah, kek bunga lah, kek pandangnya duk jual kedai tu tak sedap lah. Kita contoh lah kek secret recipe dah. Nah, Allah. Nah, ada orang nak belanja ke? Nah, itu sebagai contoh. Boleh faham dah? Okey, baik. Okey, itu kalimah ba. Baqa Allah Taala. Okey, kemudian sim dengan mi tu. Mi tu maksudnya apa dia? Mahabbah bagi arifin. Allah Taala ni, Allah Taala suka bagi orang suka pada diri dia. Dan orang tak suka, maka Allah Taala takkan suka bagi dia. Antaranya innallaha tawwabin. Allah Taala suka orang yang bertaubat. Maka Allah Taala suka. Maka selalulah kita bertaubat. Kemudian mari pula kalimah Allah. Kalimah Allah tu. Allah ni apa dia? Lafaz jalalah. Lafaz adalah ismu a'zam, nama yang cukup besar. Kata ulama khusus fil lafzi wa khusus fil makna. Khusus pada lafaz dan khusus pada makna. Maka tidak boleh kita bernama makhluk lain selain daripada Allah Taala sahaja. Samalah seperti nama Allah Asmaul Husna. Tak boleh kita namakan kepada makhluk lain secara ketunggalan, tak boleh. Contohnya kita nama anak kita Allah bin Yunus. Tak boleh. Dalam IC tengok pejabat JPA Allah bin Yunus. Tu dia Allah bin Yunus. Jadi tak boleh. Tunggal nama Allah tak boleh. Sebab lafaz ni khusus fil lafzi wa khusus fil makna. Khusus pada lafaz dan khusus pada makna. Hanya berhak letak nama tunggal kepada zat yang maha kuasa tu saja. Tu. Kecuali nama sandaran boleh. Contoh nama sandaran Abdullah boleh. Abdur Rahman. Kalau letak saja-saja Allah ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahim saja-saja, tidak ada sandaran, maka ulama hukumnya haram. Haram hukumnya. Kalau sandaran Abdullah, Abdu maksud apa? Hamba. Hamba kepada Allah. Abdur Rahman, hamba kepada Allah sifat pemurah. Abdur Rahim, hamba kepada Allah sifat pengasih sayang. Kalau letak sandar tak apa. Sebab benar berlaku satu kali, kata guru saja, ada seorang bapa ni dia bernama anak dia dengan nama Allah. Maka tak berapa nama, anak dia mati di panah peti. Jadi siapa yang nak berani kena panah peti balik lagi, letaklah nama anak dengan nama Allah. Sebab takut wujud penghinaan. Sebab kita kena jaga kesucian kalimah Allah. Bahkan bila kita tulis kalimah Allah masuk dalam tandas pun tak boleh. Cicing kita, macam cicing kita ni ada kalimah Allah. Kena buang dulu, letak kat luar baru boleh masuk tandas. Kena jaga kesucian kalimah Allah ni. Tak boleh kita pijak, tak boleh kita letak barang atas kalimah Allah. Kena jaga betul-betul. Dan tu. Nama Rahman tu tak boleh kena ada Abdul Rahman. Kalau ikut asalnya ulama kata macam tu. Abdul Ghani. Abdul Ghani, Abdul Rahman, Abdul Malik. Kena ada Abdul. Tapi selain daripada Asmaul Husna tak apa. Contoh nama malaikat Abdul Majid apa ada? boleh Abdul Majid, tak apa. Itu maksud sandaran lah tu. Kalau panggil Rahman, Rahman. panggil Rahman juga. Tapi boleh je nak panggil. Terbiasa. Dah terbiasa tak apa Ar-Rahman. Tapi kalau dah terbiasa nama dia asalnya Abdul Rahman contohnya. Tapi macam ustaz ni kadang-kadang Man Abdul Rahim lama tak ibu tu. Nama saja dah pendek dah, Muhammad Arif orang panggil dah. Tapi member panggil Rif, lama tak ibu Rif. Tu biasalah orang kita. Khadijah, Jah. Sihat ke Jah? Tu memang perangai orang kita macam tu. Kalau boleh nama ni letak nama yang simple dan ringkas kalau boleh. Pasal apa dia? Pasal mudah orang nak panggil nama secara penuh. Ni kalau nama Allah panjang betul 2, 3, 4 meter nama saja. Susah orang nak ingat. Yang pertama susah orang nak sebut. Last sekali Ru, Mi, Li, Tu. Tu jadi gitu. Letak nama singkat sajalah. Boleh faham dah?
Tu. Itu daripada sudut meletakkan nama bagi lafaz Allah Ta'ala. Jadi bila kata Allah ni siapa? Allah azatu wajibal wujud al-mustahiqun ibadah. Zat yang wajib, ada yang berhak disembah, itu Allah Ta'ala. Syarat nak jadi Tuhan apa dia? Kena ada 2 syarat. Yang pertama istighna, yang kedua iftikar. Istighna ni sifat kaya. Allah Ta'ala sifat kaya dan tak berhajat kepada benda lain. Itu syarat jadi Tuhan pertama. Syarat yang kedua jadi Tuhan, mesti iftikar, maksud makhluk lain berhajat untuk dia. Tapi kalau tiba-tiba mari satu orang dakwa dia ni Tuhan, seperti yang berlaku Tuhan Jopi, Tuhan Harun lah, dakwa dia ni Tuhan, kerajaan langit dan sebagainya. Kalau betul kamu Tuhan, kamu tak berhajat pada makhluk ni. Nak makan apa orang tolong suat, nak pergi tandas orang tolong tolak kursi roda, apa benda Tuhan ni? Bila kita faham 2 syarat ni, baru boleh jadi Tuhan. Kalau tak cukup, tak payah mengakulah. Ni tuan mata Allah. Itu di bawah sifat kalimah Allah. Okey. Kita masuk kalimah yang kedua, iaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sifat pemurah Allah Ta'ala. Tu kata orang nama lafaz amun, lafaz umum. Umum ni macam mana? Al-mu'ini bijalaiki ni'mika ni'matil akli was sihat. Allah Ta'ala beri nikmat hak kasar-kasar, hak besar-besar, dalam bentuk angka dan sehat. Yang ni semua dapat. Tak kira Islam, tak kira orang kafir, tak kira orang ni beriman ataupun derhaka langgar perintah Allah, semua dapat nikmat angka dan nikmat sehat. Ini sifat kemurahan Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman. Maksudnya ialah perbuatan memberi rahmat. Tu. Benarnya Allah Ta'ala ni bersifat pemurah dan belah kasihan. Allah Ta'ala beri rahmat kepada manusia. Kalau ikut marah Allah Ta'ala ni, dah lama dah kita dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, dah lama dah. Habis dah kita ni kalau ikut marah Allah. Siapa buat apa manusia? Sedangkan manusia lebih jahat daripada binatang, betul? Kalau jahat betul, manusia jahat lebih daripada binatang. Buat apa simpan manusia ni? Tak payah simpan. Kalau ikut marah Allah. Tetapi disebabkan ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni lah, maka Allah Ta'ala tangguh dulu kebinasaan kita. Allah tangguh dulu. Allah Ta'ala bagi dulu harapan dekat manusia. Harapan apa? Kok-koklah ada manusia nak bertaubat lepas pada tu, daripada buat benda tak elok. Kalau ikut marah Allah Ta'ala ni, tak tahu nak kata apa dah kita ni. Allah Ta'ala ni bila tengok manusia yang duk jahat atas muka bumi, nama dah kita akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah ini ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim, perbuatan yang memberi rahmat. Inilah kemurahan Allah Ta'ala di muka bumi ni. Sebab itulah kita kena banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turun bencana selagi mana di tangan mereka masih banyak orang beristighfar pada Allah Ta'ala. Pasal apa tak turun bala lagi? Pasal tuan beristighfar pada Allah. Kalau kita tengok ada satu hadis kursi, Allah Ta'ala tidak jadi marah bila tengok 3 perkara ni. Yang pertama, suyukhun rukat, iaitu orang tua yang bangkit tengah malam menangis meminta ampun dengan Allah Ta'ala. Dia bangun tengah malam, dia bertaubat, dia mohon ampun, disebabkan ada orang tua ni lah, di mana bila Allah Ta'ala tengok, ditangguhkan bala, diturunkan. Maksudnya kami orang muda kena berterima kasih dengan ibu-ibu dan ayah mati Allah, kerana ada mari ke surau, datang ke masjid, penuhkan masjid, menangis kerana bertaubat, kerana tuan-tuan lah. Tu Nabi kata suyukhur rukat, sebab ada orang tua dia bangkit tengah malam, dia sujud sambil berlenan air mata dia. Inilah yang menyebab meredakan kemurkaan Allah. Dan yang kedua Nabi kata wasibyanan ruta, iaitu bayi yang masih menyusu. Sebab bayi sedang menyusu inilah Allah Ta'ala tangguh kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab bayi ni bersih, tidak ada dosa. Dan yang ketiga wa bahaima ruta, iaitu binatang ternak melata cari makan. Ni ada binatang duk cari makan ni. Inilah yang menyebabkan lingkungan masih kita terjaga daripada Allah Ta'ala buat turun bala. Subhanallah dah. Tapi zaman sekarang ni musibah bertubi-tubi kita kena zaman sekarang ni. Kerana apa dia? Kita kena musibah bertubi-tubi pasal kita amalkan hadis secara terbalik. Terbalik macam mana? Sekarang ni bayi dibuat tu sampah, sedangkan orang tua
menyusu di tengah malam. Tu dia sebab hadis terbalik itulah. Maka banyaklah istighfar pada Allah Ta'ala. Macam mana kita istighfar? Boleh guna istighfar Nabi Adam AS. Antara istighfar Nabi Adam, biasa kita baca akhir doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam AS. Sebab Nabi Adam buat salah apa dia? Maka buah khudi kan. Jadi Nabi Adam baca ni. Jadi ya Allah Tuhan kami, sungguh kami telah zalim terhadap diri kami sendiri jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Istighfar selalu. Jadi inilah sifat rahmat Allah. Allah Ta'ala beri dunia ni, tak kira Islam ataupun kafir. Walaupun kamu derhaka, tetap kamu dapat rezeki, tetap dinaikkan pangkat. Walaupun tak solat, tetap pangkat naik. Walaupun kamu tak semayang, langgar perintah Allah, tetap kamu dapat kesenangan hidup dalam kehidupan ni. Ini nak panggil di bawah sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Sebab tu lafaz ini dipanggil lafaz umum. Orang Islam dapat, orang kafir dapat, orang derhaka dapat, orang beriman pun dapat. Baik. Kalimah yang seterusnya yang terakhir iaitu dalam bismillah ini, iaitu Ar-Rahim. Kalimah Ar-Rahim maksudnya kata ulama lafaz khusus, lafaz khusus. Al-mu'ini bidaqaiqi ni'ami ka ni'mati iman wal Islam. Allah Ta'ala beri nikmat hak haluh-haluh kepada orang beriman sahaja. Kasih sayang ni hanya untuk orang beriman. Iaitu apa dia? Allah Ta'ala beri iman dan Islam. Maka bersyukurlah kita dilahirkan, dan insya-Allah kita mohon bila kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Maka kena selalu amal satu doa ni. Allahumma ja'alna akhira kalamina bid-dunya 'inda tihad ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah kami, akhir riwayat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi kata ma min abdi qala la ilaha illallah summa mata an tazirka dakhal jannah. Siapa yang mati atas kalimah la ilaha illallah sebelum dia meninggal, kemudian dia kata macam tu, selepas tu dia meninggal, dakhal jannah, Nabi kata masuk syurga. Ini tanda kita mati dalam keadaan beriman. Tu. Jadi kalimah Ar-Rahim ni Allah Ta'ala Maha Pengasih. Maha Kasih yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sedia menerima taubat kita sebenarnya. Allah Ta'ala sedia siapa yang buka tangan pada waktu malam memohon ampun bagi dosa yang pada tengah hari yang lepas. Allah Ta'ala sedia nak ampun yang mana dia bertadah tangan pada siang hari dosa yang telah melakukan pada waktu malam yang lepas. Dalam hadis kursi disebut lagi, kalau hamba ku buat dosa sepenuh muka bumi pun, aku tunggu dia dengan sepenuh keampunan di muka bumi ni. Mana lagi kita nak cari Tuhan seumpama Allah? Tidak ada dah. Sebab itulah kita jangan putus dengan rahmat Allah. Jangan putus. Kita kata kita dosa banyak, apa benda yang kita tak buat? Saya dulu bertukar dekat penjara Kajab, macam-macam banduan saya nampak. Dan baca-baca banduan saya bagi soal siasat dia. Dosa apa ni, kesalahan buat apa? Salah saya rogo. Kesalahan buat apa? Oh, Samsing. Kesalahan apa? Mak repik, macam-macam dah. Kesalahan apa? Isap dadah. Ada seorang ni kesalahan apa? Bunuh orang. Lepas tu cicang orang pula. Dia kata, ustaz jangan tanya saya dosa apa yang saya buat, tanya saya dosa apa yang saya tak buat lagi. Sampai tahap tu sekali. Hebat. Oh, perlu apa ni kata. Memang betul. Jadi dia tanya Allah Ta'ala, apa ke dosa saya ni? Apa kau? Saya pun kata kat dia, walaupun dosa awak sepenuh bumi sekali mana pun, Allah Ta'ala sedia untuk mengampuni dosa yang sepenuh bumi tersebut. Ini luas pengampunan Allah. Kata ulama, pintu taubat ni terbuka lebih kurang 70 tahun perjalanan. 70 tahun sama ada tahun perjalanan cahaya pun, entah apalah dalam hadis tersebut. Jadi ketika mana Allah Ta'ala naik matahari sebelah barat, ketika itu pintu taubat ditutup. Jadi sekarang ni pintu taubat dibuka lagi sebelum naik matahari sebelah barat dan sebelum nyawa sampai ke halqum. Selagi mana kita hidup, selagi itu Allah Ta'ala terima taubat. Ni sebab Nabi kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dzunaka dzalika man yasha. Bahawa Allah Ta'ala boleh ampun dosa kamu kecuali satu saja yang Allah Ta'ala paling pantang yang tidak diampun, iaitu syirik kepada Allah. Selain daripada syirik, mudah Allah Ta'ala nak ampun. Satu je jangan buat dalam hidup ni, iaitu syirik pada Allah. Jangan, tu saja. Syirik ni apa dia? Kita sekutukan Allah Ta'ala dengan benda lain. Kita kata Allah ni hebat lah, kita kata Tok Bomo ni hebat lah, itu syirik. Atau kita kata
sejak aku pakai tangkai ni, aku jadi sehat, aku jadi muda. Ramai peminat-peminat follow up saya. Saya ni macam istifham rasanya. Nah, dia kata mana? Jadi dia kata sebab tangkai itulah, sebab dah hanya beri dia sehat, beri kekuatan, Allah Ta'ala buka tangkai itu syirik. Jadi selagi kita tak buat benda syirik, selagi itulah Allah Ta'ala boleh ampun dengan mudah. Ni luah pengampunan Allah Ta'ala. Pernah satu hari Rasulullah beritahu Abu Zar, Nabi kata, "Min abdi qala la ilaha illallah summa mata ala zalika dakhala jannah." Wahai Abu Zar, mana-mana hamba-Ku sebelum mati dia sempat kata la ilaha illallah, dakhala jannah, boleh masuk dalam syurga. Jadi Abu Zar pun rasa pelik, rasa heran. Dia pun tanya, "Wa izana wa isarqa ya Rasulullah?" Kalau masa hidup dulu dia pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum arak, adakah dia juga boleh masuk dalam syurga? Nabi kata, "Naam, ya, wa izana wa isarqa." Walaupun masa hidup dulu pernah berzina, pernah mencuri, dia juga boleh masuk dalam syurga. Abu Zar lagi tak puas hati. Sebab Nabi kata orang berzina mencuri boleh masuk syurga juga. Rasa macam tak adil lah. Kita duk ibadat ni, patut kita masuk syurga, dia tak masuk neraka lah. Abu Zar lagi tak puas hati. Abu Zar tanya kali kedua, "Wa izzana wa istaraqah ya Rasulullah, betul ke apa yang kamu kata ni? Masa hidup dulu dia pernah berzina, pernah mencuri, boleh masuk syurga?" Nabi kata, "Na'am, wa izzana wa istaraqah." Jawab, waktu hidup walaupun berzina, mencuri, dia tetap boleh masuk syurga. Wa qala rabi', sehingga 3 kali Abu Zar tanya, kali keempat Nabi kata wa qala rabi'. Nabi kata apa dia? "Wahai Abu Zar, walaupun kamu tak puas hati apa yang aku beritahu dekat kamu, inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Puas hati ke tidak, Allah Taala tentu macam ni, nak macam mana?" Sebab kampunan ni hak milik Allah Taala. Tu ada kisah orang bertaubat ni, insya-Allah boleh jadi inspirasi untuk diri kita. Ada seorang perempuan yang hamil mengandung anak 2 nikah. Dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku ini telah hamil anak 2 nikah. Rejamkan saya Rasulullah." Rejam ni apa maksud? Iaitu kita tanam tubuh dalam tanah, kemudian dia ambil batu balik kena kepala sampai mati. Itu dipanggil rejam. "Ya Rasulullah, aku telah hamil anak 2 nikah, bunuhkan saya Rasulullah." Nabi kata, "Betul ke ni? Kok kamu ni terlupa ke apa benda lah? Cabi cuba nak cari halah, tak nak bagi kesalahan tu." "Betul ya Rasulullah, hukumkan saya tak sanggup untuk menanggungkan di akhirat esok, baik saya dihukum di dunia terus." Nabi kata, "Baiklah, kalau macam tu kamu balik dulu, kamu lahirkan anak ni dulu, lepas tu baru datang jumpa aku." Maka perempuan ni pun baliklah. Bila balik ke rumah, bila anak dia sudah dilahirkan, dia datang lagi berjumpa Nabi SAW. "Ya Rasulullah, anak ini telah dilahirkan, hukumkan saya Rasulullah." Nabi kata apa? "Tak apa, balik dulu, kamu susukan anak ni dulu, lepas tu datang jumpa aku." Lepas tu, lepas anak dia disusukan, dia datang lagi berjumpa Nabi SAW. "Ya Rasulullah, anak ini telah besar, anak ini telah disusukan, hukumkan saya." Rasulullah kata, "Tak apalah, balik dulu, kamu besarkan anak ni dulu, baru jumpa aku." Maka perempuan ni pun baliklah. Maka anak dia tahun demi tahun, minggu demi tahun, hari demi hari, besarlah anak dia tu. Maka kemudian dia datang lagi berjumpa Nabi, "Ya Rasulullah, anakku ini sudah besar, tak perlu bantuan aku lagi, dia boleh berdikari diri sendiri. Maka pada hari ini, hukumkan saya Rasulullah." Nabi kata, "Wahai perempuan, engkau telah mengandung akan anak ini 9 bulan 10 hari. Engkau telah menyusukan anak ini, engkau telah membesarkan anak ini, maka percayalah, Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa-dosa kamu." Subhanallah. Siapa bagi dakwaan ni? Siapa bagi jaminan? Rasulullah. Bukan Pak Mak jual ikan. Rasulullah bagi jaminan. Bila Rasulullah kata macam tu, tak ada apa, Allah Ta'ala ampun dosa perempuan tersebut. Ni kelebihan seorang ibu bila dia melahirkan anak. Rupanya bila kita lahir anak, Allah Ta'ala dah ampun dah dosa kita. Jangan kita rasa Allah sakitnya, sakitnya. Sebenarnya kesakitannya ibu-ibu tangguh tu Allah tak ada ampun. Hebat perempuan ni. Tidak ada wanita, tidak ada ibu, tidak ada nabi-nabi. Jangan main. Tu, jangan main. Dan lelaki pun samalah. Tidak ada lelaki, tidak ada ibu-ibu. Tidak ada anak-anak. Tu. Dia mana? Kisah yang kedua. Pernah ada seorang pemuda datang berjumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, dosa saya ni banyak. Diampun ke tidak dosa saya ni Rasulullah?" Nabi tanya, "Apa dosa kamu?" "Aku malu nak cerita ya Nabi." "Tak apa, cerita saya, tak perlu malu. Sebenarnya macam ni. Aku seorang penggali kubur, yang mana kalau ada jenazah meninggal dunia, akulah yang tolong gali dan tanamkan dia. Tapi kalau jenazah tu perempuan,
Pada siangnya aku tanam, pada malamnya aku gali semula, kemudian aku rogoh perempuan tersebut. Rasulullah cukup terkejut. Apa? Ya Rasulullah, aku tiduri perempuan tersebut ya Rasulullah. Maksudnya dia berzina mayat. Benar. Zaman sekarang bukan berlaku zaman kaya, zaman Rasulullah ada berlaku dah. Nah, tu. Lepas tu Rasul kalau, kau ni dosa besar kau ni, tak ada ampuh. Pergi kau daripada sini. Dihalau oleh Nabi SAW. Kemudian malaikat pun datang tegur Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau tak ampun dosa laki-laki tadi? Sedangkan Allah yang memberi kehidupan, Allah memberi kesihatan, Allah memberi rezeki. Padahal laki-laki itu datang nak bertaubat, sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosa laki-laki tersebut. Pasal apa dia? Dia datang berjumpa Nabi ikhlas, dia sebenarnya nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya malaikat beritahu kepada Nabi bahawasanya Allah dah ampunlah dosa dia. Pasal apa dia? Datang niat nak bertaubat. Nah, kisah yang ketiga. Datang seorang pemuda kepada seorang pendeta. Dia mengadulah yang mana dia pernah membunuh seramai 99 orang. Pernah dengar kan kisah ni? Jadi dia pernah mengadu, wahai tuan pendeta, dia apa ke tidak dosa saya ni? Dosa saya telah membunuh seramai 99 orang. Dia apa ke tidak? Jadi pendeta ni jenis jawab, panggil jawab bodoh lah gitu. Jawab tak pandai. Oi, kau ni penjenayah, kau ni banduan, kau ni itu ini. Tak ada ampun dosa kamu. Neraka kamu. Tu. Jadi pemuda ni cukup marah dengan dakwah tersebut. Sebab itulah kita ni dakwah bil hikmah. Walaupun kita tengok orang tu banyak dosa, janganlah kita dakwah keras macam tu sekali. Kita kena tarik dia, kendurkan tali, lepas tu baru kita tarik balik. Itu sepatutnya. Jadi pemuda ni cukup marah, dia ambil pisau, dia pun bunuh orang tu cukup 100 orang. Kemudian alhamdulillah pemuda ni tak putus mencari rahmat, dia pergi cari pendeta yang lain. Dia pun tanya tuan pendeta, sebelum ni saya telah membunuh seramai 99 orang, baru je saja saya bunuh 1 orang lagi, cukup 1 orang. Dia apa ke tidak dosa saya? Alhamdulillah pendeta ni seorang yang cukup pandai untuk tarik dia dakwah. Pendeta ni kata, nah, dosa kamu di sisi Allah kecil saja. Allah tak ada boleh ampun dosa kamu lebih daripada tu lagi. Keampunan Allah ni taklah luas. Kalau betul kamu ingin bertaubat kepada Allah, kamu pergilah ke seberang kampung sana, ada satu kumpulan yang sedang bertaubat kepada Allah, ikuti mereka. Jadi pemuda tadi cukup gembira kerana ada satu berita dosanya boleh diampun. Maka dia ikut kata pendeta yang kedua tu. Maka tanpa membuang masa, pemuda tu terus pergi kepada seberang kampung sana. Tiba-tiba dalam keadaan bersegera dia pergi tu, tiba-tiba di tengah jalan dia jatuh pingsan, kemudian mati. Kemudian datanglah 2 malaikat. Yang pertama malaikat penjaga syurga, yang kedua malaikat penjaga neraka. Kata malaikat penjaga neraka, ini grup WhatsApp saya dah ni. Pasal apa? Dosa banyak sangat, bunuh 1 orang dah ni. Nah, grup WhatsApp saya tak apa, saya lantik dia sebagai admin. Nah, mari pula malaikat penjaga syurga, tak boleh, ini grup saya. Sebab walaupun dosa dia banyak, tapi dia nak bertaubat kepada Allah, masuk dalam grup saya. Grup KWE, grup syurga lah tu. Nah, masuk grup kami. Nah, duk bergaduh 2 malaikat tu tak habis-habis, tiba-tiba Allah Ta'ala perintah malaikat lain supaya pergi tanya. Maka malaikat pun mari tanya, malaikat, apa pasal ni, apa pasal bro duk bergaduh nak masuk grup ni? Nah, apa salah masuk 2 grup ni? Kalau tak suka left lah. Ataupun remove. Nah, kalau tak suka. Jadi malaikat penjaga neraka kata, yalah dosa dia banyak, patutnya masuk neraka lah, masuk dalam neraka lah. Yang syurga pula kata, patut masuk syurga lah sebab dia pergi ni nak bertaubat pada Allah. Maka Allah Ta'ala perintah, kamu ukurlah wahai malaikat, jikalau jarak perjalanan dia pergi nak bertaubat tu lebih daripada perjalanan dia, masuk dia ke dalam syurga. Jikalau jarak perjalanan dia kurang daripada separuh jalan, masuk dia ke dalam neraka. Maka malaikat pun ukur lah. Tak tahu lah guna tali tip pun apa benda, saya pun tak tahu. Bila dia ukur, kemudian alhamdulillah bahawasanya jarak perjalanan dia lebih daripada separuh jalan. Kemudian Allah Ta'ala heret dia masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Ini 3 kisah tentang orang bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah yang kita boleh ambil masa hidup. Dulu dia banyak buat dosa, tetapi akhirnya taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala beri ganjaran cukup hebat, insya-Allah dah. Maksudnya apa dia? Maksudnya di sini bukan dosa menjadi masalah kita. Bukan dosa jadi masalah kita. Nah, bukan masalah Allah nak apa dosa kita, bukan tu masalah. Sebenarnya masalah paling besar dalam diri kita hari ni
ingin kau tidak kita bertaubat kepada Allah? Tanya di kita. Kenapa kita malah bertaubat? Mungkin alasan pertama kerana kita berfikir kita masih hidup lagi. Padahal kita tak pernah buat MOU pun dengan malaikat maut. Pernah buat MOU dengan malaikat maut? Tak pernah pun. Padahal kita dah tua dah tumbuh uban dah tumbuh janggut dah. Masih malah lagi nak bertaubat pada Allah. Seolah-olah dia fikir lama lagi kita nak hidup. Padahal Nabi kata apa? Mati ni al-maut babun. Mati ni ada satu pintu dan semua orang akan masuk dalam pintu tersebut. Raja, menteri, orang biasa, kenamaan, tua, muda akan masuk ke dalam pintu kematian, kena ingat. Yang kedua, kenapa kita rasa malah bertaubat? Kerana kita taubat main-main. Antara tanda kita taubat main-main ke apa dia? Bila kita tanya kenapa tak taubat bro? Kalau aku taubat, esok aku buat lagi. Betul ya taubat lah gitu. Dia kata, ini taubat main-main. Nah, menyebabkan menjadi alasan dia nak buat dosa lain. Jangan. Sebenarnya macam ni. Bila kita dah bertaubat hari ni, dosa kita yang lepas dah diampun. Tiba-tiba 2-3 bulan buat dosa pula. Maka dosa tu dikira dosa baru. Maka perlu kepada taubat baru. Allah Ta'ala tidak akan kumpulkan taubat yang lepas dengan taubat yang baru. Sebab tu penting taubat. Taubat ni ibarat nak ampun dosa yang lepas. Maka di akhir esok tidak dibangkit, tidak disoal lagi. Ni. Jadi soal tu ialah kita mati membawa dosa yang tidak sempat kita bertaubat kepada Allah. Ni antara golongan yang tidak diterima taubat kerana taubat main-main. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita bertaubat bukan kerana dosa, tapi kita bertaubat kerana kita malu kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Banyak sungguh nikmat yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Banyak nikmat Allah Ta'ala beri. Tak boleh kita nak bayar nikmat ni dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, ada satu kisah Nabi SAW pergi ke masjid. Bila sampai di masjid ni, Nabi pun sembahyang solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi bila sujud terakhir, Nabi sujud begitu lama. Jadi jemaah ni duduk tunggu nak solat berjemaah bersama Rasulullah. Jadi jemaah duduk tunggu kat belakang. Tapi Nabi sujud begitu lama. Tunggu. Akhirnya selesailah Nabi sujud. Kemudian datanglah sahabat bernama Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sujud lama sekali? Tu Umar pun tengoklah bekas. Bila Nabi angkat kepala, Umar tengok bekas sujud Nabi tu penuh dengan basah air mata Nabi SAW. Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Ma yatakarra ya Rasulullah. Nabi jawab, aku menangis ni bukan kerana dosa saya, tapi saya menangis ni kerana bertaubat kepada Allah. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tak boleh kita balas nikmat Allah dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Cuba kita agak-agak, boleh tak kita buat ibadat boleh menandingi Nabi SAW? Ada tak dalam kalangan kita ibadat kita lebih hebat pada Rasulullah? Rasulullah semaya sampai bekak kaki, kita semaya sampai gatah kaki. Itu biasa kita dengan Rasulullah. Rasulullah ni semaya tahajud tak pernah terlepas. Dan Rasulullah satu malam baca Quran berjuz-juz. Dia tak lepas bertadarus. Adakah kita rasa kita lebih hebat pada Rasul? Tidak ada. Sedangkan Rasulullah ibadat cukup luar biasa pun dia tetap bertaubat kepada Allah kerana malu kepada Allah SWT. Jadi sebagai kesimpulan yang kita dapat ambil di sini apa dia? Daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni apa dia? Dalam Quran ada 114 surah, hanya surah Al-Bara'ah ataupun surah Taubat saja yang tidak perlu kita mula dengan Bismillah. Ingat dua surah ni, surah Al-Bara'ah dan surah At-Taubah tidak perlu kita mula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selain daripada tu, kita sunat kita mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah nak menunjuk pada kita bahawasanya keutamaan dalam kehidupan manusia, maka kita kena jadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai budaya dalam kehidupan kita. Masih hari ni kita tak jadi budaya, kalau boleh lepas ni berubahlah, benda ni lah jadi budaya dalam kehidupan kita. InsyaAllah itu setakat tu dululah kuliah kita hari ni. Walaupun satu ayat kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu pun tak habis lagi saya nak bahas apa kelebihan Bismillah. InsyaAllah kita akan bahas kelebihan Bismillah ni pada minggu depan. Dan InsyaAllah kita cuba habiskan surah Al-Fatihah ni pada minggu depan. Wallah ta'ala, InsyaAllah kalau ada soalan boleh ditanya. Soalan saya, bagi kita yang dah lanjut usia ni ataupun yang dah kita pergi ni, kita pun orang biasa-biasa saja, tak terwarak sangat pun tidak, kejahat sangat pun tidak. Boleh Ustaz nasihatkan bagaimana cara taubah yang paling berkesan atau yang paling baik yang kita boleh lakukan untuk usia kita ni? Okey, baik. Kita orang tua ni nak kata jahat sangat pun tidak, baik sangat pun tidak. Tapi kata
sudah semakin hampir. Macam mana dah kaedah taubat yang perlu kita buat sekarang? Okey, baik. Dengan usia kita sekarang ni, usia 50, 60 tahun. Jadi apa kaedah yang paling terbaik untuk kita mendekatkan diri pada Allah, untuk mendapat ampunan Allah Ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala tarik redha Tuhan? Yang pertama, apa dia? Ingat mati. Ingat, yang pertama ingat mati. Dengan cara ingat mati inilah yang boleh menyebabkan hadir rasa kita ingat kepada Allah Ta'ala. Menghadir rasa kita ni nak melakukan ibadah. Maksudnya dengan ingat mati inilah boleh menggerakkan hati kita untuk buat benda yang baik. Pasal apa kita buat benda jahat? Pasal kita lupa kematian. Kita duk minum arak, orang tak ingat mati tu. Orang duk berzina, orang tak ingat mati. Orang buat benda jahat, mencuri, orang yang tak ingat mati. Kalau dia ingat mati, bukan tu cara dia. Boleh faham tak? Jadi orang ingat mati ni cara seperti tuan-tuan duk sekarang ni. Jadi antara jalan terbaik, ingat mati. Yang kedua, ingat Allah Ta'ala selalu. Apa-apa benda pun kita pergi ke mana, ingat Allah. Okey, sekarang ni kita jumpa barang orang. Contoh, kita jumpa barang orang, kita ingat Allah. Allah Ta'ala dah perhati aku. Kalau aku ambil ni hak orang lain. Contoh, setiap pekerjaan kita buat, ingat Allah. Dan kita kena anggap Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan apa yang kita buat. Dan Allah tahu apa yang kita buat. Jadi kalau kita ingat dua perkara tu, menyebabkan kita ni mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mudah untuk kita berubah, dan mudah terbuka untuk mendapat taufik dan hidayah kepada Allah Ta'ala. Jadi amalan apa yang perlu kita buat ketika usia lanjut ni? Yang pertama, amal selalu solat berjemaah, jangan tinggal. Yang kedua, amal selalu zikir. Yang ketiga, amal selalu baca Quran. Yang keempat, amal selalu sedekah. Ibu-ibu rahmati Allah, nenek saja ni umurnya 90 dekat 100 tahun dah. Bila saya cek balik, kenapa umur dia panjang sangat, dan dia sehat, boleh berjalan, dia tak pakai tukar pun, dan sehat. Umur dia seperti umur Dr. Mahathir Mohamad. Dia lahir sama tahun dengan Dr. Mahathir Mohamad. Berapa tahun dah? 98. Dekat 1 tahun dah. Itu nenek saja. Nenek saja, sebelah mak saya. Jadi dia ni sehat. Rupanya bila saya cek, adakah dia panjang umur ni disebabkan dia semaya, berzikir? Tidak. Dia ni perangai dia pergi ke mana-mana, dia suka bersedekah ke budak-budak, suka bersedekah. Saya berfikir mungkin sebab dia ni selalu bersedekah, Allah Ta'ala panjang usia dia. Anak cucu lain mati cepat tu dia tu hidup lagi. Pasal apa? Pasal tu. Jadi antara itulah amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Dan Nabi kata orang tua tidak ada dosa dah lepas tu. Nabi kata orang tua ni tidak ada dosa, sebab Allah Ta'ala dah bantu orang berusia ni. Tidak ada dosa ni sebab apa? Dah kurang, dah buat dosa dan sebagainya. Allah Ta'ala dah jaga dah orang tua ni. Jangan risau, Allah Ta'ala jaga orang tua ni. Berumur lah, bukan waktu tuanya nyanyuk. Maksudnya dah berumur dah. Tapi Allah Ta'ala kata lebih kurang tu lah. Tapi nisbah tua kata Nabi tu wallahu a'lam nisbah apalah. Cuma Rasulullah kata dah orang panggil dah tua lah. Dah berumur lah. Nak panggil nombor 20, 30 muda lagi kan. Jadi apa lagi amalan yang kita boleh buat? Jadi itulah antara amalannya kita berzikir, beristighfar pada Allah. Dan paling penting bila usia begini, datang selalu majlis ilmu. Itu paling penting. Dengan majlis ilmu ni dapat segala-galanya. Berkat dapat, rahmat Allah Ta'ala turun, balas kat sayang, keampunan Allah dapat, dan ilmu kita dapat beri manfaat sebagai amal jariah dan sebagainya. Jadi paling penting menuntut ilmu. Ingat dengan usia lanjut ni banyakkan menuntut ilmu. Nak cari duit biar anak-anak dah, lepaskan anak-anak dah. Itu caranya dah. Soalan kedua kalau ada. Saya nak tanya. Orang yang mendapat ampunan dari Allah. Okey. Bila dia mati, dia hukuman tidak ke? Seksa. Okey, baik. Sebab tu dia panggil taubat. Taubat ni biasa kita panggil apa ni? Ada istilah dipanggil mandi taubat. Mandi taubat. Mandi taubat ni macam mana? Ibarat seperti mandi wajib. Ambil air jiru habis. Ibarat kita mandi ni habis bersih. Hak kotor-kotor tu bersih habis. Maksudnya bila kita mandi kotor-kotor ada lagi tak? Lagi-lagi guna Dettol, guna syukur bushu apa. Kita dah guna sabun, maka daki-daki yang degil-degil, yang pandai-pandai, yang cidik-cidik tu, daki-daki tu semua dah hilang dah.
Bila dah hilang, ada lagi tak tubuh kita? Tak ada dah. Begitulah bila Allah Ta'ala ampun dosa kita di dunia lagi, bila kita dibangkit di akhirat esok, Allah Ta'ala tak seksa dah kita lepas tu. Dah. Sebab tu dipanggil taubat. Taubat ni penting. Taubat ni Allah Ta'ala nak suci balik dalam keadaan fitrah. Sebab asal kita al-fitratul Islam. Inna mauludun illa yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, iaitu fitrah Islam, bersih daripada segala dosa. Maksudnya dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia dengan cara bagaimana? Kita pergi minta ampun, minta maaf dengan dia. Minta ampun, minta maaf. Cuma dalam masalah dosa dengan manusia, Ustaz nak jelas sikit. Macam ni. Ada dosa yang perlu kita minta ampun direct, ada dosa yang tak perlu kita ampun direct dengan Tuhan tu. Contoh seperti mana kita mengumpat. Kata ulama, jikalau kita mengumpat satu orang, mengumpat dia dosa kan? Tapi orang tu tahu kita mengumpat pasal dia, maka wajib kita kena pergi minta ampun depan-depan dengan dia. Tetapi jikalau kita mengumpat satu orang, orang tu tak tahu kita mengumpat dia. Contoh kita mengumpat artis ni, apa kebodoh lah artis ni nah. Patutnya begini-beginilah. Kita mengumpat dia. Maka kata ulama, tak perlu kita pergi minta ampun direct, hanya beristighfar, minta ampun, taubat dengan Allah Ta'ala. Itu. Ada dua cara. Tapi yang paling terbaik, beritahu kepada orang yang kita diumpat. Kalau kita pinjam barang orang, kita curi barang orang, kena pulang balik. Kalau Tuhan tu kata ganti semula, buat suku seperti buat suku yang lepas. Tu, maka wajib kena ganti seperti nilai yang asal. Tapi kalau tak boleh nak ganti daripada bentuk objek, maka gantilah daripada sudut wang, ataupun kita minta maaf. Macam mana kalau dia main pukul saya? Tak apa, biar dia pukul, biar dia nak kata apa, biar kita lepas atas dunia, jangan kita disoal di akhirat. So, jangan, biar kita lepas. Orang nak pukul, orang nak malukan kita, biar atas dunia, selesai tu. Tapi biasa kita orang Melayu bila bercakap depan-depan ni, tak ada apa dah dah. Orang pun rasa tak apalah, aku apa rasa, jom main minum teh, kopi, teh tarik ada ni. Pakai minum. Biasa orang Melayu kita macam tu. Ni boleh faham dah? Allah Ta'ala dah apa dah. Macam Allah kata, saya mulut jahat hati baik. Sudah. Aja ni ramai. Allah lah. Dia yang nilai hati baik tu. Mulut jahat hati baik. Tapi walaupun mulut jahat, tapi tetap dosa mulut tu lah. Dia tak akan lagi dosa tu. Dosa tu tetap akan ada dosa mulut tu, sebab mulut dia jahat sangat. Tapi kalau hati baik, dia balas pahala lah. Jadi walhasil kena jaga lisanu jirmi wa azimu jirmi. Lidah ni tidak bertulang, tapi akibat dia cukup besar. Jaga lidah tu. Kalau nak kita ni dimulia, dipuji orang-orang, jaga lidah. Jadi kalau nak rasa hati baik, zahir kita kena baik, batin kita kena baik. Itu walhasil. Tak ada dah Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tanya, kata umur 20 yang dosa kan, kalau banyak kan. Saya tengok kadang orang lelaki umur 70 yang banyak bagi dia sudah. Itu antara kategori dia lah. Baik insyaAllah. Jadi baik, walhasilnya macam ni. Dalam masalah dosa ni, semua orang buat dosa. Dan cuma Nabi kata banyak yang terjaga dalam usia lingkungan sudah lanjut. Maksudnya kebanyakan dah terjaga dosanya. Ada juga orang jadi liar, jadi playboy lah sebagainya. Bukan tak ada. Lagi-lagi yang berharta, berkaya, handsome lagi, semak, sehat dan sebagainya. Ada. Tapi Nabi kata kebanyakan orang tua ni Allah Ta'ala pelihara dosa dia. Sebab apa? Nafsu pun dah kurang dah, apa benda pun dah kurang, penglihatan dah kurang, semua dah kurang dah. Duk mari sakit-sakit teruk. Kebanyakan begitu. Bukan kata kebanyakan ni, bukan kata semua orang tua tu dijaga oleh Allah. Ada juga Allah Ta'ala takdir terjebak dengan maksiat, terjebak dengan jenah ajar juga. Walhasilnya kita kena berjaga-jaga diri kita, selamat diri kita dalam usia yang lanjut. Lepas tu jangan buat perkara yang Allah Ta'ala berkat, itu saja. InsyaAllah setakat tu dulu. InsyaAllah soalan seterusnya kita tangguh pada minggu depan. Letih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi